Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Segala puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan, pemilik, pencipta, penguasa sekalian alam. Dialah Allah yang Maha Agung, yang Maha Berkuasa, yang Maha Bijaksana, yang kepadanya sahajalah kita menyembah dan kepadanya sahajalah kita memohon pertolongan. Selawat serta salam atas Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul yang Allah utuskan untuk juga sekalian alam, untuk jin, manusia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikut panduan dari baginda dan menjadi contoh teladan untuk kita semua. Juga selawat serta salam atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya, para pengikutnya yang setia sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, saya dahulukan dengan khutbatul hajah, iaitulah perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perkataan yang paling benar adalah kitab Allah. Petunjuk yang paling baik adalah petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perkara yang paling buruk dalam agama adalah yang direka-reka. Dan setiap rekaan dalam agama adalah bid'ah. Setiap bid'ah adalah sesat dan kesesatan membawa kepada neraka. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan petunjuknya kepada kita, agar kita tetap terus berada di atas jalan yang diredai olehnya dan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan Allah juga redha kepada kita. Dan insya-Allah pada pagi ini kita syukur kepada Allah di atas kesempatan yang Allah bagi, dan kita nak baca sambungan kepada kitab kita yang itulah berrukun iman. Dan hari ini kita baca dari muka surat 83. Masih lagi tentang rukun iman yang keempat, beriman kepada Rasul. Beriman kepada Rasul. Kita dah jelaskan sebelum daripada ini tentang status rukun ini, kewajipan beriman kepadanya, kemudian hakikat kenabian, kemudian hikmah diutuskan Rasul. Kita dah baca tentang hikmah. Maka hari ini kita nak sambung bab ni, rukun yang keempat, beriman kepada Rasul, iaitulah tugas-tugas Rasul. Rasul ni dia bukan sekadar satu pangkat yang mana bila dia diangkat menjadi Rasul, dia pun happy. Dia duduk di atas singgah sana kerasulan. Kemudian orang pakak mari kat dia, orang cium tangan dia, orang cium ambil berkat dia, orang siapa pekat lah ambil janggut dia, ambil rambut dia, ambil peluh dia. Kemudian dia duduk di atas singgah sana dia tu. Dia kata akulah Nabi. Dah, Nabi bukan tujuan dia jadi Nabi tu untuk tu. Sebahagian daripada manusia dia suka benda-benda macam tu, tapi Nabi tak suka. Ada orang dia tak jadi Nabi, dia angkat diri menjadi wali. Padahal wali tu tak sampai pun level Nabi. Cuma dia punya perangai tu lebih pada Nabi. Nampak tak? Ada orang dia Nabi pun tidak, wali tu kita pun tak tahu. Kadang-kadang tu dia punya self claimed. Dia yang claim dia tu wali. Tiba-tiba dia punya orang panggil sifat, megahnya dia, keagungannya dia, kebesarannya dia lebih lagi daripada Nabi. Maknanya tak betul lah tu. Tugas Nabi ni dia bukan datang untuk menjadi
akulah Nabi, mesti hormat kepada aku, dan dia duduk lenggang, orang khidmat kepada dia. Tidak. Apa tugas Nabi sebenarnya? Yang tu kita nak baca. Supaya bila kita mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita tahu dia datang tu tugas dia apa. Dan kita menghargai Nabi sebagai Nabi, beriman kepada Nabi sebagai dia Nabi, dan mencontohi serta mengikuti ajaran baginda sesuai dengan tugas yang Allah Ta'ala wahyukan atau perintahkan. Kita dah sebut sebelum daripada ni, Nabi atau Rasul, Rasul ni maksud dia utusan. Dalam bahasa Inggeris disebut sebagai the messenger. Dan messenger dia ada message. Utusan dia ada perkara yang diutuskan dengannya. Iaitulah risalah kenabian. Rasul ada risalah, messenger ada message. Maka kita nak tahu tugas Nabi ni, dia datang kepada kita untuk apa? Yang tu detailnya. Mudah-mudahan bila kita tahu bab ni, kita akan lebih tambah keimanan kepada Rasul kita dan tambah kuat untuk kita mengikuti dan meneladani baginda. Ya, kita tak nak sebahagian daripada orang mengaku cinta kepada Nabi, tapi dia tidak buat pada Nabi apa yang sepatutnya. Bahkan dia mungkin melampau daripada apa yang Nabi SAW ajarkan. Baik, tugas-tugas Rasul. Tugas atau Rasul alaihimussalam mempunyai tugas yang mulia. Rasul ada tugas. Antaranya ialah yang pertama, menyampaikan syariat Allah dan menyeru manusia untuk menghambakan diri kepada Allah yang Maha Esa serta menolak semua ibadah kepada selain daripada Allah. Firman Allah Subhanahu wa taala, alladzina yuballighuna risalatillahi wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illallah wa kafa billahi hasiba. Maksudnya, nabi-nabi yang terdahulu itu ialah orang-orang yang menyampaikan syariat Allah serta mereka takut untuk melanggar perintah Allah, dan mereka pula tidak takut kepada sesiapa pun selain Allah, dan cukuplah Allah sebagai penghitung segala yang dilakukan oleh makhluk-makhluknya untuk membalas mereka. Jadi ini tugas yang paling utama. Apa dia? Menyampaikan syariat Allah dan menyeru manusia menghambakan diri kepada Allah. Sebenarnya manusia ni dia lupa akan tugas asal dia. Sebagaimana Nabi ada tugas, sebelum cerita tugas Nabi, tugas kita apa? Tugas kita. Apa tugas kita? Bila kita dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ni ada tak misi dalam hidup? Ada misi tak hidup kita? Ke asal kita ni datang ke dunia sebagaimana orang kata, in hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma nahnu bimab'utsin. Orang-orang musyrik, orang kafir dalam Quran, Allah Taala nukilkan perkataan mereka. Mereka kata hidup ni wa ma hiya illa hayatuna dunya. Hidup ni sekadar hidup di dunia. Namutu wa nahya. Ada yang mati, ada yang hidup. Maknanya kita ni datang dan pergi. Wa ma nahnu bimab'utsin, dan kita tidak akan dibangkitkan kembali. Apakah itu misi hidup kita? Jawapannya tidak. Kita ada misi. Dan banyak orang hari ini dia tak sedar akan misi hidup dia. Dia sekadar datang, makan, minum, kemudian hidup seperti mana yang dia nak, lalu dia meninggal dunia. Dia sangka di situlah pengakhiran hidup. Tidak sebenarnya.
ada misi. Dan ramai hari ini alhamdulillah, satu sudut yang lain bila belajar majlis, duduk dalam majlis ilmu, banyak belajar, banyak membaca, sebahagian daripada mereka tahu, oh rupa-rupanya hidup ni ada tujuan. Seorang wanita yang sekarang ini viral dalam TikTok, yang dia tanya ChatGPT, kan? Dia tanya tentang kehidupan, tanya ChatGPT jawab kepada dia. Sehingga akhirnya dia kata, kalau aku kena pilih satu cara hidup yang betul-betul baik dan tanpa bias, apa yang kamu suggest untuk aku hidup? ChatGPT jawab kat dia, Islam. Siapa dia kata, should I take syahadah? Dia tanya ChatGPT tu. Jadi ramai orang dengan pendedahan masa kini, mereka mula mengenali ada tujuan hidup. Tapi kalau kita perhatikan, bukan tujuan ni bukan bermula daripada kita, bermula daripada Nabi Adam alaihissalam. Bermula daripada sebelum penciptaan lagi, Allah berkehendak mencipta manusia sebagai makhluk yang paling istimewa, sebagai hamba dia yang menyembah dia setelah diuji oleh Allah. Hamba-hamba lain, malaikat, bulan, bintang, pokok, yang ini memang hamba Allah, makhluk yang menyembah Allah setiap hari, pagi, petang, siang, malam, bertasbih memuji Allah. Tapi makhluk-makhluk ni tidak diuji. Manusia Allah cipta untuk menyembahnya dalam keadaan diuji. So ada yang akan berjaya dan ada yang tak berjaya. Setelah dicipta, Allah Ta'ala bekalkan mereka fitrah. Maka dengan fitrah inilah manusia hidup. So Rasul, tugas dia nak mengajak manusia menyembah Tuhan. Menyembah Tuhan. Saya cerita dengan siapa dah? Semalam tentang ada seorang dalam tentang majlis tu, dia cerita tentang kawan dia masuk Islam, seorang doktor masuk Islam. Saya tanya dia, macam mana doktor tu boleh masuk Islam? Doktor ni doktor India asalnya. Tiba-tiba doktor ni telefon ke dia, dia datuk lah, dia kata, "Datuk, saya dah masuk Islam." Terkejut datuk ni. Lepas tu saya ingat saya nak solat, first solat saya nak solat dengan datuk ah. Dia pun pergi kat klinik sebab dia ni panggil patient dia, regular patient. So dia duduk baik-baik, duduk sembang-sembang. Sehingga akhirnya bila dia masuk Islam, dia teringat kepada datuk ni dan dia minta nak solat bersama dengan datuk. Dia pun pergi lah. Saya tanya dia, macam mana? Ceritakan kisah dia nak masuk Islam tu macam mana. Kita kadang-kadang kita seronok dengan. Dia pun kata, tak tahulah. Tiba-tiba rumah dia ni banyak gambar Tuhan-Tuhan dia. Satu hari dia masuk ke dalam bilik dia, tengok Tuhan-Tuhan dia tu, dia rasa macam, ya ke dia orang ni Tuhan? Datang perasaan macam tu. Sehingga akhirnya dia pun rasa, dia turunkan gambar-gambar tu, dia letak bawah katil, tu dia tahu nak fikir apa, dia tanya jabatan agama, dia tu pergi majlis agama, masuk Islam. Lepas tu baru dia telefon ke kawan ni, saya dah masuk Islam. Terkejut kawan ni. Tapi fitrah tu manusia ada, beriman kepada Allah. Cuma sebahagian daripada manusia, dia lupa. Bila dia lupa, dia pergi cari Tuhan selain Allah. Maka tugas Rasul adalah mengajak manusia kembali kepada misi hidup ini dan mengajarkan kepada mereka syariat. Alladzina yuballighuna risalati. Dia yang menyampaikan risalatillah, menyampaikan risalah Allah, iaitulah syariat-syariat. Nak salat macam mana? Hari ini juga berdasarkan kajian dalam Bible, kita tengok orang tunjuk gambar macam mana ibadatnya Nabi-Nabi. Nabi Ibrahim sebut dalam Bible sujud, Nabi Isa sujud. Semua Nabi-Nabi itu dia sujud kepada Tuhan. Dan semua makhluk pun sujud kepada Tuhan. Jadi kita tahu ibadat yang benar kepada Tuhan ni adalah sujud. So syariat tu datang mengajarkan kepada kita. Macam mana kita nak tahu? Rasul. Dia datang mengajarkan kepada kita syariat.
Kalau syariat Nabi Musa, lain. Syariat Nabi kita, lain. Syariat Nabi Muhammad lah yang solat 5 waktu sehari. Nabi Musa AS kata, aku test dah Bani Israel tak mampu. Berapa syariat dia? Kita pun tak tahu. Cuma yang kita tahu waktu Nabi Muhammad SAW terima salat 50 waktu sehari, Nabi Musa kata, aku dah test Bani Israel, mereka tak mampu. Tak mampu berapa tu kita tak tahu. Wallahu ta'ala alam. Tapi akhirnya syariat kita Allah bagi keringanan, salatlah kita 5 waktu sehari. Puasa kita setahun wajibnya sekali. Zikir kita macam mana. Jadi Nabi ni datang mengajarkan kepada kita syariat. Dan mesti kita patuh bab ni. Waktu saya alhamdulillah baru ni kan mengiringi Syekh Imam Masjidil Haram, Syekh Mahir di Masjid Shah Alam baru ni. Itulah mesej yang dia sampaikan. Bila orang tak berani kadang-kadang, dia pihak masjid dia bagi satu topik kat Syekh. Dia kalau cadangan asalnya, Syekh datang, Syekh baca Quran, orang ikut. Syekh baca Quran, orang ikut. Di hujung tu ada orang minta Syekh bagilah tentang kelebihan Quran. Jadi kita sendiri, alik kita pun rasa macam tak kena je kita nak bagi tahu Syekh nak kena buat apa. Dia ni bukan level guru tajwid. Ni level imam Masjidil Haram, imam level dunia dia. Bukan level imam masjid negara, imam Masjidil Haram. Kalau imam masjid negara tu kita rasa besar dah. Ni imam Masjidil Haram. Tapi oleh kerana amanahnya pengiring dia ni, kawan saya tu dia kata, Syekh, dia orang cadang hari ni cerita tentang kelebihan Quran. Syekh pun dengar tajuk tu, dia kata, tak apa, insya-Allah tajuk Quran ni luas, dia kata. Dia tajuk Quran ni luas. Betul lah. Sebab dia nak bagi ringkasan apa inti Al-Quran. Bila saya duduk terjemah dia tu, memang kita tak tahu dia nak cakap apa masa tu. Sudah kita kata. Dia orang pun takut cakap apa. Dia kupas hari ni kita akan cakap tentang apa tu, masih lagi dalam apa pesanan-pesanan Al-Quran, dan dia ambil satu quote, satu ayat, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Ayat Quran ni Allah Ta'ala kata, demikianlah kami jadikan kamu sebagai umat yang terbaik. Wasatan di sini pertengahan yang terbaik maksud dia. Jadi terbaik dari sudut hubungan kekeluargaan. Syekh cerita bagaimana hubungan kekeluargaan dalam Islam. Kemudian terbaik dari sudut ibadat. Sebab Nabi ni dia datang, syariat dia sudah terbaik. Tidak boleh lebih daripada apa yang Nabi ajar. Sebab tak akan jadi. Sebab Nabi yang terbaik. Lalu Syekh datangkan hadis-hadis yang menunjukkan perkara tersebut. Sebagai contoh, 3 orang lelaki yang datang jumpa dengan ahli keluarga Nabi SAW. Bila dia tanya ibadat Nabi dan dikhabarkan kepada mereka, mereka rasa, macam Nabi buat sikit, tak apalah dia Nabi. Kita yang tidak Nabi ni kena lebih lagi. Akhirnya dia berazam untuk solat malam, setiap malam tak tidur. Seorang lagi berazam untuk puasa sepanjang tahun, setiap hari. Dan seorang lagi berazam untuk tidak berkahwin, untuk buat ibadat. Sampai perkara ni kepada pengetahuan Nabi SAW, lalu Nabi tegur mereka. Nabi kata, akulah orang yang paling bertakwa kepada Allah. Akulah orang yang paling takut kepada Allah, tapi aku puasa, aku berbuka, aku salat, aku tidur, dan aku mengahwini wanita. Di ujung hadis tu Nabi kata, siapa yang tak suka kepada sunnahku, maka dia bukan dari kalangan umatku. Jadi ini syariat. Nabi datang tu mengajarkan syariat. Yang ni kita kena faham. Bukan sekadar ajar, sembahlah Allah. Macam mana nak sembah Allah? Terpulanglah, pandailah masing-masing buat cara dia. Tak, Nabi bukan datang dengan begitu. Sampai Zainab, waktu Nabi masuk dalam masjid, Nabi tengok ada tali yang diikat di antara 2 tiang masjid. Nabi tanya, ni tali apa ni? Kata, ni tali Zainab. Kenapa? Zainab ni kalau solat malam, dia letih, dia bergantung pada tali tersebut, dia pegang supaya tak jatuh.
kuatnya ibadat dia. Nabi kata, buka tali ni. Hendaklah seorang daripada kamu salat mengikut kemampuan kamu. Sekiranya dia mengantuk, tidurlah sekejap. Tidurlah sekejap. Maknanya Nabi memberi contoh syariat kita macam ni. Tidak boleh melampau, tidak boleh buat apa yang Nabi tak suruh. Seorang sahabat lagi nama dia Abu Israel. Nama dia Abu Israel, dia bernazar. Nazar dia ialah dia akan puasa, kemudian berdiri di tengah panas dalam keadaan berpuasa, tidak duduk dan tidak bercakap dengan orang. Dia nak diri tengah panas dalam keadaan berpuasa, tidak duduk, tidak bercakap. Dia duduk tengah panas tu, Nabi tengok dia. Nabi kata, siapa tu? Kata sahabat Abu Israel, kenapa duduk tengah panas macam tu? Tak, sebab dia bernazar macam ni, macam ni, macam ni. Nabi SAW perintahkan dia, hendaklah dia pergi berteduh, kemudian duduk, kemudian bercakap dengan manusia. Adapun puasanya, teruskanlah sampai waktu berbuka. Nabi pesan kepada, Nabi ajar. Supaya apa? Syariat ni kita tidak memandai-mandai dalam urusannya. Sebab ni tugas Nabi ni. Tugas Nabi datang, bawa syariat, ajar. Dengan syariat inilah kita menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini penting, kita faham tugas Rasul. Baik, nombor 2. Menjelaskan kepada manusia semua ajaran agama yang telah diturunkan kepada mereka. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun." Dan kami turunkan kepadamu wahai Muhammad Al-Quran yang memberi peringatan supaya engkau menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkannya. Jadi, poin yang kedua, setelah menyampaikan syariat, Nabi menjelaskan pula, bukan sekadar menyampaikan. Yang tadi menyampaikan. Yang kedua ni menjelaskan. Berarti bukan Nabi tinggalkan umat dalam keadaan kehairanan. Setiap urusan dalam agama telah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata dalam hadis, taraktukum ala mahajjatil bayda lailuha kanahariha. Aku tinggalkan kamu di atas landasan yang putih jelas, lailuha kanahariha, malamnya terang seperti siang. Makna tak ada benda yang tersembunyi dalam agama melainkan Nabi jelaskan belaka. Semua. Dalam bab akidah, ada tak benda yang Nabi sembunyikan? Ini tak tahu kita. Nabi tak bagi tahu bab ni. Tak ada. Dalam bab syariat, amal ibadat, ini Nabi tak bagi tahu. Tak ada. Nabi bagi tahu semua. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana linnas. Antara tugas Nabi ialah menjelaskan. Contoh, dalam Quran, berapa kali kita kena solat? Dalam Quran. Tak ada bilangan dia. Tak ada dalam Quran. Yang ada, solatlah pada pagi, petang dan malam. Sebab tu ada sebahagian orang anti hadis, dia solat 3 kali sehari. Solat siang, solat pagi, solat petang, solat malam. Wa aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Dia kata 3 kali je Tuhan suruh. 3 kali itu ikut kefahaman dia. Tapi kefahaman yang benar ialah kefahaman Nabi SAW. Sebab Quran suruh salat. Berapa banyak waktu kena salat, yang tu Nabi jelaskan kepada kita. Sebab Nabi terima perintah salat dari langit, dan daripada 50
Nabi SAW ulang alik daripada 50 tinggal 5. Lalu kita tahu bilangan waktu kita kena salat adalah 5 waktu. Siapa nyatakan? Nabi. Berapa rakaat salat subuh? Siapa bagi tahu? Nabi. Berapa rakaat salat zuhur? Siapa bagi tahu? Nabi. Berapa rakaat dalam salat asar, maghrib? Bilangan rakaat ni siapa bagi tahu? Nabi. Itu bab salat. Bab salat. Nak baca apa dalam salat? Dalam banyak-banyak Quran. Apa yang kita kena baca? Nabi bagi tahu. Kenapa kita mesti baca Fatihah dalam salat? Sebab Nabi bagi tahu. Siapa yang salat tak baca Fatihah, maka salat dia batal. So Nabi menjelaskan kepada kita macam mana keadaannya daripada qiyam, rukuk, sujud, duduk di antara dua sujud, nak angkat takbir, semuanya dijelaskan oleh Nabi SAW. Haji pun lagu tu juga. Nabi kata, dalam salat Nabi kata, sallu kama ra'aitumuni usalli. Dalam haji Nabi kata apa? Khudhu anni manasikakum. Ambillah hajimu dariku. Jadi sahabat-sahabat waktu buat haji semua mata terpandang pada Nabi. Apa yang Nabi buat, mereka ikut. Apa yang Nabi buat, mereka ikut. Pasal mereka tahu Nabi menjelaskan inti syariat, inti agama. Tapi kalau tiba-tiba hari ni ada orang kata hak Nabi ajar tu ilmu kulit je, ada lagi benda yang Nabi tak ajar, iaitulah ilmu batin. Ataupun mereka anggap yang sahabat-sahabat dengar pada Nabi tu ilmu kulit, mereka tahu ilmu isi. Ini adalah kebohongan dan kesesatan. Pernah dengar ada orang anggap macam tu, kata macam tu? Ada. Dia anggap hak kita dengar hadis, Quran semua ni, ini hanyalah ilmu zahir. Dia tahu ilmu batin. Sehingga akhirnya dia tak salat. Kita kena salat, dia tak salat. Pasal apa dia tak salat? Oh, sebab dia bahas. Dia kata apa? Allah Ta'ala sebut, pandai dia guna ayat Quran. Wa aqimis salata lidzikri. Allah Ta'ala kata, dirikanlah salat untuk berzikir kepadaku. Jadi dia kata tujuan salat adalah zikir. Jadi selama kita sudah berzikir, kita tak perlu lagi salat. Apa? Orang yang tak biasa dengar, macam best ya. Jadi zikir dia zakat dalam hati. Salat dia adalah salat dalam hati. Kenapa? Dia anggap salat tu zikir. Maka selama kita sudah berzikir, kita tak perlu lagi salat. Sebab setiap waktu kita salat bagi dia. Dia guna dalil Quran pada wa aqimis salata lidzikri. Kita katakan ayat Quran ni turun kat Nabi kan? Tu Nabi faham tak macam yang kamu faham? Tak ada. Takkan kamu lebih faham Quran daripada Nabi? Nabi jelaskan kepada kita. Perintah salat begini, 5 waktu. Nabi sampai solat bekak kaki. Tiba-tiba mari kat dia, tak kena salat. Jam. Orang jenis lagu ni memang jam . Okay? So kita kena kembali kepada penjelasan Nabi dalam bab syariat. Begitulah juga dalam bab zikir. Bagi contoh, ada orang dia zikir hu. Kita dah sebut kan? Apa hujah dalam Quran? Oh, dia ada dalil. Dia kata qul huwallahu ahad. Katakanlah huwa, dialah Allah, Tuhan yang Maha Satu. Jadi dia kata ada hu dalam Quran. Fa'lam annahu la ilaha illa hu. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Jadi kata hu ni ada dalam Quran. Jadi kita boleh berzikir dengan hu ni. Kita jawab, bukankah ayat yang sama telah turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kenapa Nabi tak faham macam kamu faham? Bukankah sahabat-sahabat Nabi dengar ayat Quran ni daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang kamu juga dengar? Tapi kenapa sahabat-sahabat tak faham sebagaimana kamu faham? Jawapannya kenapa? Sebab mereka lebih tahu
bahawa kita nak memahami Al-Quran kena dengan penjelasan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi Muhammad tak kata lagu tu, kamu tak akan jadi lebih faham Quran daripada Nabi. Sebab dah menjadi satu tugas Nabi menjelaskan kepada kita tentang isi kandungan wahyu. Dan banyaklah benda ni. Sebab tu kita tak boleh tinggal hadis. Kalau ada orang kata kita ni cukup dengan Quran, tak perlu lagi hadis Nabi, maka mereka sebenarnya telah meninggalkan separuh daripada wahyu. Kalau dia tak kata tak perlu guna hadis, guna Quran je, tak perlu pada Nabi, jawapan dia macam tak dia. Awak nak solat berapa waktu? Siapa ajar awak solat? Awak nak haji ni macam mana? Okay? Dalam Quran tak sebut bilangan tawaf ni berapa pusingan. Dalam Quran pun tak sebut tentang macam mana. Dia solat bilangan pergerakan daripada ihram sampailah tahallul, Nabi tunjuk. Zakat, Allah Ta'ala sebut tunaikanlah zakat. Zakat pertanian banyak mana? Zakat ternakan banyak mana? Zakat emas perak banyak mana? Zakat apa lagi? Zakat simpanan banyak mana? Zakat fitrah banyak mana? Yang ni semuanya dijelaskan dalam hadis. So tugas Nabi yang kedua apa dia? Menjelaskan. Itu nombor 2. Okay? Nombor 3. Tugas Nabi membawa umat ke arah kebaikan dan menjauhkan mereka dari kejahatan. Memberi khabar gembira tentang pahala kepada mereka yang melakukan kebaikan, serta memberi amaran kepada mereka yang melakukan kejahatan dengan seksaan. Firman Allah Subhanahu wa taala, rusulan mubasysyirin wa munzirin. Rasul-rasul yang telah kami utuskan itu semuanya pembawa khabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan pemberi amaran kepada orang-orang yang kafir dan yang berbuat maksiat. So tugas Nabi yang ketiga ialah memberi khabar gembira dan memberi ancaman kepada bahaya. Setelah dia datang dengan risalah, message, dia datang dengan syariat, dijelaskan syariat, dia bagi tahu pula kalau buat syariat ni begini, maka dia akan masuk syurga. Kalau tinggalkan syariat begini, dia akan pergi ke neraka. Dan dia bagi tahu pula, itu secara umum. Ada pula fadilat-fadilat zikir atau fadilat-fadilat khusus. Allah paling suka zikir apa? Kemudian zikir ni pahala dia macam mana? Siapa yang buat macam ni dalam syurga keadaan dia bagaimana? Nabi bagi tahu. Siapa jaga anak yatim, aku dengan dia begini dalam syurga. Nabi sebut. Khabar gembira. Okay? Siapa yang baca ayat kursi setiap kali selepas solat fardu. Setiap kali solat fardu dia amalkan baca ayat kursi. Tidak ada yang menghalangnya masuk syurga melainkan mati. Nabi bagi tahu. So kalau kita nak terima khabar-khabar gembira ni, kena banyak dengan hadis Nabi. Umumnya ada dalam Quran. Siapa yang buat amal soleh masuk syurga. Itu umum. Siapa yang buat amal jahat masuk neraka. Umum. Tapi detail. Solat sunat subuh ni pahala dia banyak mana? Nabi kata, rak'atal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat qabliyah subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Nabi bagi tahu. Semua beramal-amal yang baik ni, Nabi akan bagi tahu tentang ganjarannya bagaimana, dan begitulah juga sebaliknya bagi orang-orang yang jahat. Nabi bagi ancaman-ancaman neraka. Siapa yang berdusta atas nama Nabi, siapa yang merosakkan syariat Nabi, Nabi bagi tahu ancaman dia macam mana. Siapa yang syirik kepada Allah, dia tak akan masuk syurga buat selama-lamanya. Allah haramkan dia masuk syurga. Ada dalam risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang paling bahagia dengan syafaat Nabi? Siapa yang paling celaka dan tidak akan dapat syafaat Nabi? Nabi bagi tahu.
Kalau saya tanya, siapa dia orang paling bahagia dapat syafaat Nabi? Siapa? Apa syarat nak dapat syafaat? Selalu berselawat. Selawat, okey. Ikut sunnah Nabi, okey. Lagi? Ada sahabat tanya Nabi soalan ni. Sahabat tanya, ya Rasulullah, siapakah manusia yang paling bahagia untuk mendapatkan syafaatmu? Sayang Nabi. Dan dia syarat yang paling utama. Tak ada syarat ni, you tak akan dapat syafaat. Nabi kata, orang yang paling bahagia dengan syafaatku di hari akhirat ialah orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan penuh keikhlasan di dalam hatinya. Ini syarat dia. So, ada orang kata begini, dia nak syafaat Nabi, dia pun sayang pada Nabi, dia puji Nabi, begini. Dia lupa. Syarat nak dapat syafaat, Nabi bagi tahu, jangan syirik kepada Allah. Nampak tak? Sebahagian orang, dia tak nampak benda ni. Dia duk syafaat Nabi, sehingga akhirnya dia minta, ya Rasulullah, kurniakanlah kepadaku syafaatmu. Ya Rasulullah, masukkanlah aku ke dalam syurga. Dia minta dengan Nabi. Salah minta dengan Nabi. Sepatutnya minta dengan siapa? Minta dengan Allah. Dan menjadi syarat syafaat ialah tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu. Siapa yang bagi tahu kita benda ni? Nabi. So ini khabar gembira yang Nabi bagi tahu bagi orang yang bertauhid, orang yang kata la ilaha illallah dengan ikhlas dari hatinya, dia layak nak dapat syafaat. Sebaliknya bagi orang yang tidak bertauhid kepada Allah, walau dia sayang setara mana pun kepada Nabi, semisal Abu Lahab. Waktu Nabi lahir dia sembelih unta kerana gembiranya kelahiran Nabi. Bahkan dia merdekakan hamba dia kerana gembiranya dengan kelahiran Nabi. Tapi dia tak beriman kepada Nabi. Dia tak beriman kepada Allah. Dia tidak mentauhidkan Allah. Dia buat amalan syirik. Layakkah dia mendapat syafaat Nabi di akhirat? Tak layak. Abu Talib, orang yang jaga Nabi daripada kecil ni. Nabi mati, mak tok dia jaga. Mati tok, Abu Talib lah jaga Nabi. Sejak umur 8 tahun, sampailah Nabi dewasa. Sampai Nabi kahwin. Sampai Nabi diutus menjadi Rasul. Dia masih lagi defend Nabi SAW. Sampai orang nak bunuh Nabi pun, Abu Talib masih defend Nabi SAW. Soalan, layakkah dia mendapat syafaat Nabi sehingga akhirnya dia boleh masuk syurga di akhirat nanti? Tak layak. Sebab apa? Sebab dia tidak bertauhid kepada Allah. Siapa yang bagi tahu syarat ni kat kita? Nabi. So inilah antara tugas dia. Dia bagi tahu khabar gembira kepada kita bagaimana, ancaman-ancaman neraka kepada kita juga bagaimana. Jangan buat begitu, jangan buat begini. Laknat Allah ke atas orang ni, laknat Allah ke atas tu. Dalam bab ancaman. Dalam bab syurga, dia bagi tahu. Nikmat syurga bagaimana untuk siapa yang melakukan dia. Anak yatim jaga, siapa jaga anak yatim bagaimana. Siapa buat baik kepada fakir miskin bagaimana. Siapa yang solat kepada Allah bagaimana. Siapa yang puasa bagaimana. Nabi bagi tahu. Sebab tugas dia ialah memberi khabar gembira dan juga memberi peringatan tentang azab yang akan datang. Soalan, selain daripada Nabi, boleh tak orang bagi tahu khabar-khabar gembira yang bersifat ghaib ni? Contohnya ada seorang lain, dia datang, dia bagi tahu, dia buat satu amalan, dia kata ni amalan ni Allah suka. Atau dia reka satu selawat, dia kata selawat ni pahala dia sekian. Sedangkan selawat tu bukan hak Nabi ajar dan tak ada hadis pun berkaitan dengan fadilat tersebut. Dia reka. Boleh ke tak boleh? Tak boleh. Sebab itu tugas Nabi.
tidak layak dimiliki oleh siapa pun selain daripada Nabi. Ini tugas dia. Yang seterusnya, memperbaiki tugas Nabi, memperbaiki manusia dengan menunjukkan contoh ikutan yang baik dalam perkataan dan perbuatan. Habis menjadi contoh. Nabi ni setelah dia turun bawa risalah, dia jelaskan risalah, dia bagi tahu pula ganjaran, dan dia bagi tahu pula dosa kalau orang tak buat ataupun orang buat maksiat. Selepas daripada tu, dia sendiri buat apa yang dia cakap. Supaya apa? Supaya orang tak kata Nabi ni pandai cakap je, buat tak pandai. Hak tu kita. Nabi ni dia buat apa yang dia ajar. Tujuan pertama nak tunjuk kepada pengikut dan umat dia apa yang dia ajar mampu dilakukan oleh manusia. Sebab dia manusia, kita manusia. Maka bila dia mampu buat, kita pun mampu buat. Jadi syariat Allah ni tak ada yang melampaui batas. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sebab apa? Sebab Nabi dah buat contoh dia. Bukan mustahil. Tak ada kata Nabi suruh buat benda yang kita tak mampu lakukan. Tak, sebab Nabi dah buat. Itu sebagai satu contoh. Contoh nak menyatakan apa yang manusia buat ni, apa syariat ni mampu dilakukan oleh manusia. Yang kedua, contoh ini sebagai panduan, benchmark, penanda aras, kayu ukur kepada manusia. Yang terbaik macam ni. Sebab Nabi tu dia jadi satu benchmark kita. Nak buat apa-apa, jangan lebih daripada dia. Sebab kalau lebih daripada dia, melampau. Kalau tak sampai apa dia buat, masih kurang. Dia mesti tepat. Saya suka bagi contoh, kita ni macam kita menembak atau memanah. Dulu saya memanah, dapat idea contoh ni. Kita tarik busur panah ni, trainer kita ajar dah. Tarik ni mesti ada sampai habis. Tak boleh tarik slow-slow. Kalau tarik separuh, anak panah kita tu pergi, tak sampai kepada target. Itu dia panggil tarik hak jenis malah tarik. Tarik tak habis, lepas. Anak panah tak sampai. Tak kena target. Satu lagi, dia letak lock dia. Dia tarik, lock dia mesti duduk sini. Atau kena ada satu tempat yang kita lock kita punya tu, kita tahu dah. Busur anak panah kita tu kuat dia setara mana, dan dia punya kita nak angkat tinggi rendah kita tahu. Tapi ada orang yang melampau, dia tarik kemudian dia angkat tinggi, dia lepaskan anak panah dia. Tak kena juga tarik target, dia akan lepas daripada target. So ada sifat dia, satu tak sampai target, yang kedua melampaui, lepas daripada target. Dua-dua keadaan dia tidak dapat markah. Betul tak? Dalam dua-dua keadaan, whatever, you tarik tak habis pun, tak kena target, tak ada pahala, tak ada markah. You tarik kuat sangat pun, tak kena target pun tak dapat markah. Begitulah syariat. Kita malah tak buat syariat. Hak Nabi suruh, kita tak buat. Tak ada pahala. Tapi ada satu lagi orang, dia melampau, dia buat lebih daripada hak Nabi suruh. Dan dia tidak menepati syariat yang Nabi ajar. Tetap juga tidak mendapat pahala. Pandai-pandai pula ustaz ni kata dia kata. Pandai-pandai pula, orang tu lah penat-penat tak dapat pahala pula ustaz kata. Bukan ustaz yang kata, Nabi yang kata. Kata Nabi SAW, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang buat amalan yang aku tak suruh pun amalan tersebut, kata Nabi SAW, amalan tersebut tertolak. Amalan tersebut ditolak oleh Allah. Itu berdasarkan kata Nabi SAW.
Pernah dengar ayat Quran tentang qul hal unabbiukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Orang yang menyangka dia buat baik ibadat di dalam dunia, tapi sampai hari akhirat tengok-tengok amalan dia tak ada, kosong. Pasal apa? Sebab mereka tidak menepati syariat yang diajar oleh Nabi mereka. Ini tugas Nabi ni buat, bukan sekadar sampaikan, Nabi jelaskan. Bukan setakat jelaskan, Nabi bagi tahu pula kesan, natijah. Daripada buat dapat pahala, kalau tinggal dapat dosa. Bukan sekadar tu, Nabi buat juga sebagai contoh teladan untuk kita. Jadi kalau hari ni tiba-tiba kita terfikir nak buat satu ibadat dalam hidup, ada tak contoh daripada Nabi? InsyaAllah mesti ada. Kita kata, macam mana aku nak masuk tandas yang berpahala? Ada tak contoh Nabi bagi? Ada. Macam mana kita nak makan supaya waktu kita makan kita dapat pahala? Ada tak contoh Nabi? Ada. Macam mana kita nak kita nak tidur? Contoh daripada Nabi. Ada tak? Ada. Contoh ni mesti diikuti. Saya baca semalam satu kitab, Talbis Iblis. Kebetulan ada kuliah dengan PQDM semalam. Cerita PQDM fiqh, zikir dan doa. Kemudian waktu zuhur tu Talbis Iblis. Dua tu ada kaitan, sama. Cerita tentang bagaimana sebahagian manusia ni dia fikir tentang agama dan dia buat berdasarkan fikiran dia. Contoh, ada seorang ahli sufi, dia kata pada pemikiran dia, syaitan tak boleh ganggu kita baca Quran. Sebab Quran tu kalam Allah. Takkanlah Quran ni boleh diganggu oleh syaitan. Jadi dia kata apa? Aku dah lama tak baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim waktu nak baca Quran, kerana syaitan tak akan boleh ganggu orang baca Quran. Kata dia. Sebab Quran ni very powerful. Kita, betul tak? Kalau pergi merawat orang kena rasuk, kita baca apa? Kita baca ayat kursi, kita baca Quran lah. Mana Quran sendiri, sifat dia menghalau syaitan. Setuju? Setuju. Maka ada seorang sufi ni dia kata, apa guna saya baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim sedangkan Quran tu sendiri boleh menghalau syaitan? Logik tak logik? Logik, dari sudut logik. Tapi betul ke tidak dengan syariat? Tak betul. Pasal apa? Sebab yang ajar kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim adalah Nabi. Dan Quran bagi tahu. Ini maksud syariat ni, dia bukan dengan akal. Contoh yang lain. Kita nak masuk tandas. Kita masuk tandas. Apa doa masuk tandas? Ingat kan? Saja bila ustaz tanya tiba-tiba jam. Padahal ingat, tapi waktu ustaz tanya tiba-tiba jam. Baiklah, kita tanya. Saya bukan nak wording dia, tapi saya nak tahu apa inti doa masuk tandas. Berlindung daripada syaitan. Saya bantu. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Maksud dia, ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada syaitan jantan dan syaitan betina. Itu maksud dia. Okey? Minta berlindung daripada syaitan jantan dan betina. Kalimah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Okey? Kalimah a'udzubillahi minasyaitonirrajim juga berlindung daripada syaitan. Kalau fikir logik, boleh tak kita guna doa masuk tandas sebelum baca Quran? Bapa ni, aku berlindung daripada syaitan jantan dan betina. Logik. Tapi tak boleh. Nabi ajar macam tu lah. Saya bagi lagi contoh. Masuk rumah.
Nabi ajar bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa ala rabbina tawakkalna. Kelebihan doa tersebut, bila orang baca, syaitan tak boleh masuk rumah. Betul tak? Ini syariat. Kalau ikut logik, boleh jugalah baca doa masuk tandas tadi. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Pasal syaitan ada duk pintu nak masuk tu. Logiknya. Tapi agama tak boleh. Lagi satu. Contoh. Doa. Waktu seorang tu nak tidur, kena baca ayat kursi. Antara kelebihan ayat kursi, syaitan tak boleh ganggu. Betul tak? Bila dia nak tidur dengan isteri, nak bersama, dia baca doa, juga minta berlindung daripada syaitan. Allahumma jannibna wa jannibis syaitan. Ya Allah, jauhkanlah aku dan jauhkanlah syaitan daripada Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Ya Allah, jauhkanlah aku daripada kami, daripada syaitan, dan jauhkanlah syaitan daripada apa yang kau rezekikan kepada kami. Boleh katakan, bila kita baca buku fiqh, zikir dan doa tu, yang kita tengok hari Selasa, pukul 11, PQDM. Pakat-pakat tengok lepas daripada ni. Antara kelebihan zikir, majoriti, bahkan umumnya, zikir ni untuk menghalau syaitan. Kelebihan dia. Tapi wording dia tak sama. Takkanlah waktu kita nak bersama dengan isteri itu pun, tiba-tiba kita baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bini kita kata, abang ingat saya ni syaitan ke? Pasal apa? Wording tu Nabi tak ajar macam tu. Tiba-tiba nak makan, bismillahirrahmanirrahim. Syaitan tak boleh makan bersama kita. Takkan kita nak baca ayat lain. Tiba-tiba baca ayat kursi, nak makan. Panjang pula nak tunggu habis baca ayat kursi. Orang bismillah lapar dah ni. Dah, Allahu Akbar. Bunyi waktu azan maghrib. Mulut ni titik dah nak makan. Tiba-tiba kena baca ayat kursi. Allahullah. Tak ingat pula. Allahullah ilah. Tak ingat pula ada. Duk ulang 2-3 kali. Orang lain habis pinggan, kita tak habis lagi baca ayat kursi. Betul tak? Agama ni dia bukan ikut kita. Sifat agama ni dia mesti ikut Nabi. Dan Nabi contoh untuk kita dalam bab tu. Kalau diikutkan modal asal boleh hamba syaitan ke, habislah tuan-tuan. Azan pun syaitan lari, terketuk-ketuk syaitan lari waktu dengar azan. Kalau kena tiba-tiba, waktu nak tidur dengan isteri, tunggu abang nak azan dulu. Allahu Akbar. Ini dia kata apa pula, nak kena sembahyang tahajud, kena azan juga kali. Itu semua memberi satu kefahaman kepada kita bahawa Nabi datang membawa syariat, menjelaskan syariat, memberi khabar tentang dosa pahala berkaitan dengan syariat dan menjadi satu benchmark untuk kita dalam bab syariat. Yang terbaik, Nabi. Jangan ada orang yang melampau dan menyelisihi Nabi. Menyelisihi Nabi ni satu benda yang tak baik sebenarnya. Ada orang kata, benda hak Nabi tak buat, belum tentu kita tak boleh buat. Even kalau boleh buat sekalipun atas nama menyelisih Nabi, kita tak suka. Sebab sifat menyelisih Nabi sebenarnya membawa kepada kebinasaan. Nabi SAW kata, innama ahlakal ladhina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Binasanya umat-umat sebelum daripada kamu adalah sebab banyaknya persoalan mereka terhadap nabi-nabi mereka dan banyak juga perselisihan mereka terhadap nabi-nabi mereka. Jadi selisih dengan nabi ni tak kalau boleh jangan. Buatlah dalam syariat apa yang menepati syariat atau menepati nabi, kerana baginda adalah benchmark untuk kita. Okey. Yang kelima. Yang kelima, menegakkan dan melaksanakan syariat Allah di kalangan manusia. Implement. Ada sifat-sifat syariat ni, sifat dia untuk individu. Mana Nabi ajar salat, kita buat. Nabi ajar puasa, kita buat. Tapi ada syariat ni yang bersifat implementasi. Apa maksud dia? Dia mesti dilaksanakan. Contohnya, undang-undang. Betul tak?
undang-undang ni bukan sekadar yang termaktub. Dia mesti dilaksanakan dan dikuatkuasakan. Siapa yang nak kuat kuasa syariat ni? Nabi ya. Dia datang sebagai penguat kuasa. Dia implement. Oh ni bila orang zina, bukankah zaman Nabi pernah ada hukum rejam sampai mati? Tuh. Nabi implement benda tu. Waktu zaman Nabi SAW, bila ada orang mencuri, Nabi nak potong tangan. Orang pergi pujuk Nabi, janganlah potong tangan. Gini Nabi pujuk. Nabi kata, wallahi kalau Fatimah binti Muhammad pun mencuri, aku potong tangan dia. Pasal apa? Tugas Nabi bukan sekadar datang mengajar, tapi dia juga melaksanakan, menguatkuasakan undang-undang syariat yang dia bawa. Sehingga akhirnya kita faham, oh begini rupanya. Jadi bukan sekadar syariat Nabi ni bukan sekadar indah pada rupa, tidak pada kuat kuasa dak. Nabi SAW datang untuk menegakkan syariat. Sehingganya tempayan-tempayan arak dipecahkan, riba-riba jahiliyah digugurkan, amalan-amalan yang penyembah berhala mereka pecahkan, mereka tinggalkan. Semua ni bentuk kuat kuasa. Sehingga Nabi mengharamkan orang kafir daripada masuk ke tanah suci Makkah. Tanah haram Makkah tidak boleh dimasuki oleh orang kafir. Diimplementkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu Allah bagi kepada Nabi ni bukan sekadar wahyu, tapi Allah juga bagi kepada Nabi kekuasaan. Kekuasaan untuk melaksanakan. Bukan semua Nabi jadi raja. Raja tu raja lah. Tapi ada sebahagian daripada Nabi tak raja pun, dia implement apa yang dia mampu pada waktu tersebut. Nabi Musa alaihissalam dengan Fir'aun, memang dia tidak raja. Tapi Allah Ta'ala telah memberikan kekuasaan kepada dia atas Bani Israel. Setiap Nabi ada untuk kaum dia masing-masing. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah lantik dia jadi penguasa Madinah, jadi panglima perang, jadi ketua kafilah haji, jadi semuanya akhirnya Nabi buat apa yang Nabi cakap. Yang keenam, tugas semua Rasul. Tugas semua Rasul adalah untuk menjadi saksi ke atas umatnya pada hari kiamat. Yang ni paling bimbang. Bimbang bukan untuk Nabi, bimbang untuk kita. Setiap umat, bila dia sampai hari akhirat, Nabi-Nabi akan mempersaksikan umat ini di hadapan Allah. Maknanya, kalau kita mengaku umat Nabi Muhammad, kita akan diperakui oleh Nabi, barulah kita dinilai betul umat Nabi. Dia faham? Dia tak boleh. Orang panggil self-claim. Tak boleh. Macam kita kata, aku umat Nabi. Sampai akhirat, Allah Ta'ala akan tanya, betul tak umatmu? Bukan sekadar pada zaman. Nabi ni, dia bukan, umat Nabi bukan umat zaman. Maksud umat zaman, setiap orang hidup zaman Nabi Muhammad, diingat umat Nabi Muhammad. No, bukan. Umat Nabi ialah orang yang ikut Nabi. Di sinilah persaksian dia. Kalau sekadar bertemu dengan Nabi, macam saya kata, berapa ramai orang kafir jumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi bila sampai hari akhirat, dia tidak akan diiktiraf oleh Nabi. Siapa yang kata benda ni? Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Cuba baca. Firman Allah Ta'ala dalam surah An-Nisa ayat 41. Ni ayat ni sampai Nabi sendiri pun menangis baca ayat ni. Kata Nabi kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. Maka bagaimanakah keadaan orang-orang kafir pada hari akhirat kelak apabila kami datangkan dari tiap-tiap umat
seorang saksi, iaitu Rasul mereka sendiri menjadi saksi terhadap perbuatan mereka. Dan kami juga mendatangkan kamu, wahai Muhammad, sebagai saksi kepada umatmu. Bahkan Nabi Muhammad lagi hebat lagi untuk sekalian umat. Nabi Muhammad ni menjadi saksi untuk umat-umat terdahulu juga. Dahsyat. Okay? Jadi kita ni, oleh kerana kita tahu tugas Nabi ni yang terakhir ni, hari ni kita tak selesai lagi kita dengan Nabi. Tak selesai dari sudut mana? Kita hari ni masih dalam satu proses untuk memenuhi syarat. Orang kata awak nak diterima permohonan, kena ada dokumen, syarat dia. Hak ni kena ada, hak ni kena ada, hak ni ada. Cukup syarat ni bagi, barulah dia endorse, dapat permohonan. Kita dengan Nabi ni tak habis lagi. Job tu tak dapat lagi. Kita hanya duduk lah ni di fasa mana? Melengkapkan syarat. Apa syarat dia? Ikut Nabi, bertauhid kepada Allah. La ilaha illallah tu tauhid, Muhammadur Rasulullah tu syariat, ikut Nabi Muhammad. Dua ni prasyarat dia. Sampai akhirat nanti Nabi akan mempersaksikan. Kita tak habis lagi. Jangan kata aku ni umat Nabi Muhammad. Tak lagi. Memang zaman kita umat Nabi Muhammad. Syariat kita umat Nabi Muhammad. InsyaAllah. Tapi belum lagi final. Ada lagi satu lagi proses terakhir, itulah di hari akhirat. Waktu setiap orang lagi kepada umat dia, Nabi-Nabi dia akan menjadi saksi. Di saat itu, kalau tak cukup syarat, mereka akan dihalau dan tak boleh mengaku jadi umat dia. Hadis yang saya sebut tadi, 3 orang yang berazam nak solat, tak tidur malam, nak puasa setahun, setiap hari puasa, tak nak kahwin, nak buat ibadat. Hujung hadis tu Nabi kata apa? Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang tak suka kepada sunnahku bukan dari kalangan umatku. Jelas Nabi kata. Di dunia pun Nabi bagi tahu dah kita. Siapa yang tak suka kepada sunnah Nabi bukan dari umat Nabi. Jelas, titik. Batu kita hari ni kena cari macam mana sunnah yang kita nak buat sebagai prasyarat ni. Kita nak bertemu dengan Nabi untuk diiktiraf sebagai umat Nabi. Ada tak orang mengaku-ngaku sebagai umat Nabi, sampai hari akhirat dia pun nak pergi masuk, dia join umat Nabi. Tiba-tiba dihalau oleh malaikat. Ada. Ada dalam hadis. Nabi SAW sebut, di hari akhirat Nabi kata, ana faratukum fil haud. Aku ni akan mendahului kamu di kolam aku. Kolam Nabi ni besar, luas, kita tersebut kan. Satu kolam yang datang sumbernya daripada Al-Kawthar. Kemudian ditadah di satu kolam yang besar, yang gelasnya, bilangan gelasnya seperti bintang di langit. Yang mana Nabi SAW akan tunggu umat dia di kolam dia dan akan persilakan umat dia minum. Siapa yang minum daripada air kolam Nabi tersebut, dia tidak akan dahaga buat selama-lamanya. Dalam keadaan orang lain dahaga, tiba-tiba Nabi jemput kita untuk minum. Tapi umat dia je. Dalam keadaan tersebut, Nabi sebut dalam hadis, tiba-tiba ada orang yang masuk, dia ni nampak macam umat Nabi. Dia pun nak masuk dalam kalangan umat tu untuk minum daripada kolam tersebut. Tiba-tiba malaikat halang. Bila Nabi SAW tanya kenapa mereka dihalang, atau Nabi kata macam umat aku, malaikat kata kamu tak tahu apa yang telah mereka adakan setelah daripada kamu wafat. Maknanya orang ni mengaku umat Nabi, tapi dalam syariat dia buat atau dia reka satu syariat yang bukan daripada syariat Nabi. Akhirnya
dalam hadis sebut, Nabi setelah dengar jawapan malaikat, Nabi kata, suhqan suhqan, bu'dan bu'da. Celakalah dia, pergilah jauh. Bahkan Nabi halau daripada kolam dia. Ini maknanya kita ni belum habis lagi. Hari ni siapa pun yang mengaku umat Nabi, dia kena berusaha untuk menepati ciri-ciri umat Nabi yang sebenar. Apa dia? Pertama, menjaga tauhid, iaitulah la ilaha illallah. Yang kedua, bukan sekadar mengucap Muhammad dan Rasulullah, tapi dia hidup di atas syariat Nabi dan tidak menyelisihi Nabi. Sebab tu saya suka gunakan istilah syahadah la ilaha illallah adalah bukan sekadar lafaz keramat yang merupakan jampi yang tidak difahami. La ilaha illallah adalah lafaz deklarasi. Deklarasi pertama, deklarasi tauhid, iaitulah la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang aku sembah melainkan Allah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, dan aku declare diri aku sebagai salah satu daripada penyembah Allah, dan aku tak sembah selain dari Allah. Itu deklarasi pertama, deklarasi tauhid, la ilaha illallah. Yang kedua, deklarasi syariat, iaitulah kita mentauhidkan Allah dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti kita menyembah Allah mesti dengan syariat Nabi Muhammad. Kalau tiba-tiba orang jumpa dalam kitab Bible, kita dah jelaskan sebelum ini sebagai contoh, dia kata aku nak beriman kepada Allah, aku nak sembah Allah mengikut syariat Nabi Isa. Atau orang Yahudi kata, aku hari ni nak sembah Allah di atas syariat Nabi Musa. Boleh ke tak boleh? Tak boleh dah. Pasal apa? Syariat yang valid di saat ini ialah syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau syariat Nabi Musa yang dulunya syariat valid dah jadi tak valid pada zaman Nabi Muhammad. Kalaulah syariat Nabi Isa yang dulunya valid zaman Nabi Isa, tapi dah tak valid zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lantas bagaimana pula dengan amalan-amalan yang bukan syariat pun pada asalnya, tapi dimasukkan dan dinampakkan seolah-olah syariat? Lagilah Tuhan tak terima. Amalan untuk wali tu sekian, wali sekian, wali sekian, wali tu, dia bukan syariat asal pun. Syariat Nabi Musa ni syariat asal. Syariat Nabi Isa syariat asal. Zaman dulu dia valid, tapi bila zaman Nabi Muhammad dah tak valid. Nak banding dengan hak Tok Wali buat ni, lagilah tak ada value. Tiba-tiba dia ajar kita bersuluk, tahu bersuluk. Suluk ni sampai apa ikat duduk bertapa, tak pergi solat berjamaah, tak pergi solat Jumaat. Tak solat Jumaat. Ada alasan dia. Tahu dia suluk kan? Suluk ni bertapa lah, bertapa. Amalan bertapa. Ada bertapa dalam bilik-bilik suluk, ada orang bertapa dalam gua. Bertapa ni konon-kononnya untuk menyucikan hati. Konon-kononnya lah. Jadi akhirnya duduk situ sampai tak pergi solat Jumaat. Duduk zikir-zikir yang mereka susun lah. Zikir yang ada Tok Guru dia ajar. Zikir tahap satu gini, awak tahap bawah gini, tahap tinggi macam ni. Dia susun zikir-zikir dan dia bersuluk. Kita tanya soalan, apakah itu syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jawapannya tidak. Ada yang sampai tak pergi solat Jumaat, tapi alasan dia bagus. Dia kata orang yang sakit tak wajib solat Jumaat. Jadi kalau sakit tubuh, tak wajib solat Jumaat. Apatah lagi kalau yang sakit itu adalah hati. Jadi kata kita ni sedang membersihkan, menyucikan dan merawat hati kita. Jadi lagilah tak wajib solat Jumaat. Jadi dia pun tak pergi. Itu nama dia bukan syariat kita tu. Tu syariat Tok Guru dia. Syariat Nabi Muhammad mesti wajib pergi solat Jumaat. Melainkan ada keuzuran yang dibenarkan syariat.
dan apa yang mereka sebut ni tak termasuk dari uzur yang dibenarkan oleh syariat. Baik, wallahu taala alam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, yang terakhir, Islam adalah agama semua nabi. Yang kita kata tu sama ke tak sama? Semua nabi sama. Semua nabi mengajak kepada benda yang sama. Ada risalah, menerangkan risalah, mengamalkan risalah, atau memberi janji baik ataupun ancaman, mengamalkan risalah sebagai contoh, mengimplementasikan undang-undang atau peraturan yang diturunkan, dan yang keenam, menjadi saksi. Semua nabi sama tugas dia. Dalam masa yang sama, mengajak, poin nombor 1, mengajak kepada Allah dan dengan syariat yang diturunkan oleh Allah. Ini juga sama, bererti semua agama nabi adalah Islam. Nabi Musa ajak kepada menyembah Allah. Apa agama Nabi Musa? Islam. Nabi Ibrahim ajak menyembah Allah. Apa agama Nabi Ibrahim? Islam. Agama Nabi Nuh? Islam. Nabi Idris? Islam. Nabi Hud? Islam. Nabi Saleh? Islam. Nabi Shu'aib? Islam. Semua nabi-nabi mengajak umat dia kepada agama Islam. Mana bukti? Allah Ta'ala kata, Innad dina indallahil Islam. Agama di sisi Allah ni Islam je. Tak kira nabi mana pun bawa, kalau dia ajak menyembah Allah, maka itulah namanya Islam. Sebab tu kalau dari sudut dakwah, Islam ni maksud apa? Submit, kan? Menyerahkan diri kepada Allah. Itulah Islam. Jadi semua nabi mengajak kepada Islam. Semua nabi dan rasul menyeru manusia kepada menyembah Allah yang Maha Esa dan menolak semua ibadat yang lain, walaupun berbeza dari segi syariat, perundangan dan hukum, tetapi pada asasnya sama, iaitulah tauhid kepada Allah Tuhan yang Maha Esa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-anbiya'u ikhwatun li'allat. Maksudnya semua nabi adalah adik-beradik tiri, yakni adik-beradik sebapa berlainan ibu. Berarti Tuhannya sama, syariat yang berbeza, lain-lain. Nah, tapi lain-lain tu tak ada masalah kalau zaman dia. Jangan lain-lain tu menyelisihi nabi kita. Tak boleh lah. Okay? Baik, wallahu taala a'lam. Ada soalan nak tanya? Ya. Aha. Aha. Tak perlu bezakan Rasul dengan Nabi. Okey, jadi? Baik. Jadi kalau kita beriman dengan Rasul, apakah kita kena beriman dengan Nabi? Ataupun ada beza tak Rasul dengan Nabi? Itu soalan. Ada beza tak Rasul dengan Nabi? Sebab dalam buku ni tak ada sebut beriman dengan Nabi. Okey. Dan dalam buku ni juga tak sebut tidak membezakan antara Rasul dengan Nabi. Pertama, yang sebut beriman dengan Rasul sebagai rukun iman adalah ayat Quran. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Dalam ayat Quran tu pun hanya sebut Rasul. Cuma dalam perbahasan, bila Nabi SAW, dalam Quran juga disebut Nabi. So, Al-Quran juga sebut Rasul dan Al-Quran juga sebut Nabi. Kenapa dalam ayat ni sebut kullun amana billahi wa malaikati wa kutubi wa rusulih, sedangkan dalam ayat-ayat yang lain ada juga Nabi? Seperti ayat Quran, maka Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakir rasulallahi wa khataman nabiyyin. Dalam satu ayat Allah Ta'ala sebut, tidaklah Nabi Muhammad itu bapa seorang daripada kamu semata-mata,
tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup sekalian Nabi. Boleh faham? Dalam satu ayat Allah Ta'ala sebut Rasul dan juga Nabi. So kita faham, dalam Quran ada Rasul, ada Nabi. Maka perbahasan dia, apa itu Nabi dan apa itu Rasul. Kenapa disebut Nabi Muhammad tu Rasulullah dan penutup sekalian Nabi? Jawapan dia, sebahagian ulama mengatakan Rasul adalah yang datang dengan syariat baru. Nabi menyambung syariat Rasul sebelumnya. Maksudnya apa? Rasul ni bilangan dia lebih sedikit daripada Nabi. Bila seorang Rasul bawa syariat, mati Rasul ni. Sebelum datang Rasul yang seterusnya, di celah-celah tu ada Nabi-Nabi yang mengajak kepada dakwah Rasul sebelumnya. Boleh faham? Jadi bawa ada kitab, ada syariat ni Rasul. Setiap umat ada Rasul. Bila mati Rasul tu, sebelum daripada datang Rasul yang seterusnya, maka ada Nabi di celah-celah dia. Sebab tu bilangan Nabi ramai, bilangan Rasul lebih sedikit daripada Nabi. Tapi setiap Rasul tak akan jadi Rasul melainkan dia dilantik dari kalangan Nabi. So Nabi setiap Rasul adalah Nabi dan bukan semua Nabi dilantik menjadi Rasul. Jadi walaupun rukun kita ni, rukun beriman kepada Rasul, disebut sebagai Rasul kerana tingkat yang paling tinggi. Adapun Nabi-Nabi termasuk dalam keimanan kepada Rasul. Satu. Yang kedua, kita beriman, kita dah sebut sebelum daripada ni, Rasul dengan Nabi ni adalah satu status yang Allah Ta'ala pilih. Dia bukan benda yang kita boleh cari dan kita boleh dapatkan. Allah yang pilih. Dalam banyak-banyak ni, ada yang kita tahu dan ada yang kita tak tahu. Jadi kita beriman secara umum kepada semua Nabi dan Rasul. Yang kita kenal dan yang kita tak kenal. Secara umum. Dan tambah lagi secara khusus kepada Nabi-Nabi yang disebut kisah-kisah mereka yang kita kenal nama dan sifat mereka. Iaitu nama dan kaum mereka. Nama mereka siapa? Contohnya Nabi Saleh, ada nama Nabi Saleh, kaum dia dekat kaum Nabi Saleh. Dia tak sebut nama khas. Samud, wa ila Samud akhahum Saleh. Nabi Saleh kaum Samud lah. Kaum Samud, Nabi dia Saleh. Kaum Ad, Nabi dia Hud. Kaum Madian, Nabi dia Shu'aib. Ada kita tahu dan ada lagi banyak yang kita tak tahu. Yang tak tahu kita serahkan kepada Allah. Kita tidak diwajibkan detail apa yang Allah Ta'ala tidak detailkan kepada kita. Kita beriman dua perkara. Pertama, secara umum aku beriman dengan semua Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul yang Allah utuskan. Sama ada kita kenal atau tak kenal, kita beriman Allah ni ada Nabi dan Allah ada Rasul. Kemudian kita beriman dengan khusus. Sama juga malaikat. Contoh ya, malaikat. Malaikat ni kita beriman dengan malaikat secara umum. Bahawa Allah memiliki malaikat-malaikat. Berapa jumlah malaikat? Tak tahu. Tapi dalam jumlah malaikat yang ramai, kita tahu dah ada malaikat-malaikat istimewa yang disebut nama dia dalam Quran. Jibril, Mikail, Israfil, malaikat maut, malaikat yang mencatat kiri kanan. Kita tahu. Tapi ada banyak lagi yang kita tak tahu. Tapi kita beriman secara umum. Jadi soalannya tadi, walaupun dalam Quran tak sebut Rasul dalam ayat ni atau dalam kitab ini, tidak bermakna kita tidak beriman kepada Nabi. Kerana dalam ayat Quran sendiri Allah Ta'ala letak rukun iman tentang kepada Rasul. Tapi dalam masa yang sama, huraian dia Nabi-Nabi termasuk dalam utusan Allah juga. Wallahu Ta'ala a'lam. Ada lagi? Ya. Aha. Tentang macam
Kita apa nak jelas? Isu tahu isu. Isu tahu tapi tak tahu apa yang dia perjuangkan. Okeylah. Semua kita aware isu ni. Tahu tak tentang RUU? Tak tahu secara jelas. Dan apa perlunya RUU tersebut? Saya nak start ke mana okey. Pak Wan boleh kongsi? Tak baca lagi. Dia gini, kalau saya lah tanya layman. Simple lah. RUU Mufti Wilayah. RUU Mufti Wilayah. Dia kena spesifik. Rang Undang-Undang Mufti Wilayah. Maknanya dia adalah satu usaha untuk meletakkan syarat untuk dilantik mufti wilayah kena golongan spesifik ni. So tujuan RUU tu pada asalnya adalah untuk mengecilkan skop siapa yang boleh dilantik menjadi mufti wilayah. Itu asal. Jadi kenapa duduk ni? Sebab ada pertembungan kumpulan untuk rebut satu jawatan. Itu asalnya. Asal dia lah. Tapi implikasi dia bukan seperti asal dia saja. Implikasi dia bila dah lantik jadi mufti, dia akan sampai kepada bawah juga. Okey? So RUU ni sebenarnya adalah isu di mana ada beberapa pihak, setengah pihak yang cuba untuk eksklusifkan jawatan tu untuk kumpulan dia. Boleh faham? Itu asalnya. Kenapa perlu masa sekarang ni? Bukan masa sebelum daripada ni. Sebelum dia baru mufti wilayah, okey je dilantik. Tapi sekarang ni baru nak muncul benda ni. Sebab ialah bila dah tukar agung baru, mufti pun patutnya nak tukar jugalah. So dalam waktu ni, waktu proses nak tukar mufti ni, ada orang yang nak mengeksklusifkan lantikan itu kepada kumpulan tertentu. Itu nombor satu yang saya faham lah. Yang kita pun kena faham macam tu. Yang kedua, bila kita kata nak eksklusifkan tu, maka wujudlah kumpulan mana tu? Maka dia berkata kumpulan ahli sunnah wal jamaah. It's okay. Lafaz tu masih lagi lafaz umum, ahli sunnah wal jamaah. Dia setiap kali kita tambah, makin lama makin kecil skop dia. Faham tak? Macam kita kata ginilah sebagai contoh, lembu Bani Israel. Bila dia tanya, kalau-kalaulah dia berpada pada lafaz lembu, nescaya dia ambil mana-mana lembu pun okey. Betul tak? Tapi lembu yang tak pernah diguna untuk membajak, dah kecil dah. Lepas tu dia tanya lagi, tak guna membajak, warna apa? Warna kuning bersinar. Lembu tak pernah guna untuk membajak, tidak apa, umur dia pula macam mana pula? Tua tak terlalu tua, muda tak terlalu muda, warna pula kuning keemasan. Akhir sekali dalam banyak-banyak lembu ada seekor tu je lembu nak kena cari. Makin banyak, makin kecil skop dia. Betul tak? Makin banyak, makin sikit. Syarat-syarat tu jadi makin lama makin kecil. Kalau kita dulu luas, ahli sunnah wal jamaah, luas. Termasuklah ahli sunnah ni Asy'ariyah, Maturidiyah, golongan ahlu hadis. Ahlu hadis ni maknanya orang yang kembali kepada hadis-hadis Nabi lah. So wujudlah pertembungan. Dia nak usaha supaya ahli sunnah wal jamaah, manhaj Asy'ariyah, Maturidiyah, akidah, mazhab Syafi'i, tasawuf Junaid al-Baghdadi. Panjang pula dia punya syarat dia tu. Jadi maknanya dia nak eksklusifkan, betul-betul nak eksklusifkan kepada kumpulan. Kalaulah dulu tak apa.
Kalau dengan ada jawatan ataupun contohlah, saya kata implikasi. Kalau dia berjaya, kalau dia berjaya, dia akan letak satu syarat. Dia guna syarat ni. Kalau dia betul-betul guna, ex mufti wilayah yang dulu, Dr. Zulkifli Al-Bakri, dia pun tak akan cukup syarat tu. Maknanya kalau dia berjaya, Dr. Zulkifli Al-Bakri yang dulu pernah jadi mufti pun tak akan dapat jadi mufti kali kedua, kerana kecilnya syarat tersebut. Nampak tak? Dia punya implikasi dia. So, itu saya sebut dari sudut perundangan dan dari sudut tujuan. Kalau kita pergi pula kepada yang lebih luas, siapa itu Asy'ariyah? Siapa itu Maturidiyah? Siapa itu pula golongan ahli sunnah, ahlul hadis? Ini sebenarnya mazhab akidah. Sebagaimana fiqh ada mazhab, akidah pun ada mazhab. Fiqh mazhab dia yang famous 4. Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi. 4 mazhab. Walaupun banyak lagi ceraian dia, tapi ni mazhab dalam bab fiqh. Asy'ariyah wal Maturidiyah ini mazhab dalam bab akidah. Akidah. Sepatutnya akidah ni tak ada mazhab. Sepatutnya akidah kita ni satu je. Akidah kita bersumber Al-Quran dan juga As-Sunnah. Sepatutnya lah. Tapi bila memahami Al-Quran dan As-Sunnah, mereka berbeza. Mereka pilih untuk berbeza. Zaman dulu asal, Asy'ariyah wal Maturidiyah ni, Abu Mansur Al-Maturidi dengan Abu Hasan Al-Asy'ari. Mereka ni orang yang hidup pada kurun ke 3 ataupun 300 Hijrah. Bererti sebelum daripada dia ni, apa akidah mereka? Boleh faham tak? Macam mana munculnya mereka ni dulu? Saya sebut dulu, ataupun kita nak semua dah faham, kita sebut daripada asal. Akidah Islam ni panjang ni, boleh boleh. Tapi nak kena faham juga. Akidah ni adalah kita punya core agama. Dalam agama ni, akidah adalah inti dia, core yang paling utama. Iaitulah tentang keimanan kepada Allah, keimanan kepada Rasul, keimanan kepada, inilah rukun-rukun. Tapi yang paling dalam banyak-banyak tu, yang paling utama ialah beriman kepada Allah. Ini paling utama sekali. Dalam memahami beriman kepada Allah ni, dia ada satu bab, dia panggil tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah. Allah ni ada nama dan sifat. Kalau zaman dulu, waktu Nabi dan para sahabat, macam mana mereka mengenali Allah dengan nama dan sifatnya? Mereka mengenali Allah dengan nama dan sifatnya sebagaimana yang Allah sebut dalam Quran, sebagaimana yang Nabi sebut dalam hadis, tanpa mereka perincikan, tanpa mereka ubah makna, tanpa mereka tukar makna, dan mereka kata Allah seperti mana yang Allah sebut, tidak ada sesuatu pun yang sama dengannya. Itu umum, kaedah asal. Core kita tu, Allah tu bagaimana? Allah sebagaimana yang Allah sebutkan. Sebagaimana yang Nabi ajarkan. Bagaimana? Itu kita tak tahu. Kita tidak pergi lebih daripada limit yang dibenarkan. Dalam core ni ada pula detail-detail dia. Sebagai contoh, Allah tu di mana Allah? Faham? Itu detail. Hak nama Allah 99 kita setuju lah kau.
Dalam memahami nama Allah, ada satu perbahasan di mana Allah. Di sini muncullah manusia ni, sudah nak jawab lagu mana. Kemudian Al-Quran kalam Allah. Bagaimana Allah berkata-kata? Mula detail. Yang detail ni sebenarnya penyakit. Penyakit yang tak pernah ada zaman Nabi dulu. Zaman Nabi, apa yang Allah Ta'ala kata tentang dirinya, apa yang Nabi SAW sebut tentang Allah, mereka kata, aku beriman dan urusannya sami'na wa ata'na. Tapi bila mari zaman kemudian, dia mari tanya, sebagai contoh. Bila sebut di mana Allah tadi kan? Di mana Allah? Ada ayat Quran yang menyebut tentang ni? Ada. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, Ar-Rahmanu 'alal 'arsyistawa. Ar-Rahmanu 'alal 'arsyistawa. Maka kita pun kata, Allah kata dia bersemayam di atas arasy. Begitulah yang kita imani. Bagaimana Allah Ta'ala bersemayam? Yang tu kita tak boleh nak jawab. Sebab hanya Allah yang tahu dia sebagaimana yang dia katakan tentang dirinya, dan tidak ada sesuatu pun yang sebanding, seperti dan setara dengannya. Serah pada Allah. Itu kita panggil manhaj ahlul hadis. Sebab inilah mazhab Imam Bukhari dalam akidah. Inilah mazhab Imam Muslim dalam bab akidah. Inilah juga mazhab Imam Syafi'i dalam akidah. Inilah mazhab Imam Malik dalam bab akidah. Dan inilah juga yang dilakukan oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhum dalam bab akidah. So kita panggil ini manhaj salaf. Golongan ahlul hadis. Mari pula golongan yang kedua, terutamanya setelah zaman sahabat dah tak ada ni, mereka mula terpengaruh dengan falsafah dari Yunan, Greek. Dalam falsafah ada bab ketuhanan. Faham? Dalam falsafah ni ada bab ketuhanan. Tuhan ni bagaimana? Mulalah dia mencipta prinsip-prinsip yang layak bagi Tuhan. Tapi prinsip ni dibina berdasarkan akal mereka. Falsafah ni datang daripada pemikiran. So dia bina satu prinsip tentang Tuhan daripada akal. Tuhan tidak boleh begini, tidak boleh begitu, Tuhan tidak tali serupa, tidak berjisim, tidak bergerak, tidak tu, tidak ni. Bila datang kumpulan ni, sebahagian daripada mereka masuk Islam, kefahaman ini dibawa masuk dalam Islam. Seakhirnya mereka berfikir tentang Allah sebagaimana mereka berfikir tentang Tuhan-Tuhan falsafah. Jadi wujudlah persoalan-persoalan dalam hidup mereka. Allah bersemayam di atas arasy ni, bagaimana? Dia mula layan pemikiran tu. Allah berkata-kata tu, bagaimana? Dia mula layan. Sebab falsafah ni dia main soalan dalam jiwa, dalam pemikiran. Andaian, sangkaan, assume. Akhir sekali dia bawa kepada prinsip-prinsip ketuhanan. Jadi natijah dia, mereka mula bercakap tentang Tuhan dengan akal dan minda mereka. Maka muncullah orang seperti Abu Hasan Al-Ash'ari, susun satu bentuk akidah untuk menjawab golongan-golongan falsafah ni. Mana tujuan dia asalnya baiklah. Tujuan dia. Tapi akhirnya sekali, bila mereka guna akal, mereka sendiri tenggelam dalam akal tersebut. Dan natijahnya, bila bertembung akal dengan hadis atau Quran, mereka tolak Quran dan hadis, mereka ambil akal. Logik lebih didahulukan daripada nas Quran dan hadis. Maka muncullah mazhab-mazhab akidah dalam memahami teks Al-Quran.
Contoh, saya sebut sekali lagi. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah Taala kata, Tuhan Ar-Rahman bersemayam di atas arasy. Zaman sahabat dulu faham macam mana? Sebagaimana yang Allah Taala kata, seperti mana yang Allah Taala sebut, dan dia tidak sama dengan mana-mana makhluk. Kita serahkan urusan tu kepada Allah. Itulah akidah sahabat, itulah akidah imam mazhab 4, itulah akidah ahlul hadis, terutamanya imam-imam besar hadis. Muncul kumpulan yang kedua, bila kata Ar-Rahmanul 'alal 'arsy istawa, dia mari argument dia. Dia kata apa? Kalau kata Allah bersemayam di atas arasy, berarti Allah memerlukan kepada tempat. Sedangkan perlu kepada tempat tidak layak bagi Allah. Dia pula assume benda tu. Dan di mana pula Allah sebelum daripada arasy tu ada? Dia mari fikir. Akhir sekali, dia kata kita tak boleh kata Allah bersemayam di atas arasy. No. So dia tolak sekarang ni, dia tolak Quran tu. Tapi dia tak tolak sepenuhnya. Kalau tolak sepenuhnya, orang kata nanti kafir pula. Dia kata ayat tu Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, tapi maknanya bukan istawa. Maknanya istaula. Maknanya Allah menguasai arasy. Bukan bersemayam di atas arasy, menguasai arasy. Jadi dia ubah. Akhir sekali wujudlah mazhab dalam akidah. Yang ni terima seperti mana Allah sebut, yang ni terima tapi ubah. Ada satu lagi kumpulan seperti Mu'tazilah. Mu'tazilah ni lagi dahsyat. Mu'tazilah ni oleh kerana tak naknya Allah diserupakan dengan makhluk yang Allah Ta'ala sebut sebagai sifat pun dia tak terima. Dia kata Allah Maha mendengar tapi tidak mendengar. Allah Maha melihat tapi tidak melihat. Ini Mu'tazilah. Akhir sekali wujudlah mazhab akidah. Sampailah ke hari ini pertembungan tu masih lagi berlaku. Masih berlaku sampai hari ini. Ada orang masih lagi cenderung kepada mazhab Asy'ariyah yang majoritinya orang mazhab Syafi'i. Ada orang bertembung masih lagi dengan Asy'ariyah Maturidiyah yang asasnya kebanyakannya mazhab Hanafi. Walaupun sebenarnya kebanyakan orang hari ni tak tahu pun. Ustaz, apa dia? Asy'ariyah Maturidiyah. Tak tahu pun. Tapi sebahagiannya guna jenama tersebut untuk eksklusifkan kumpulan mereka. Kalau saya tanyalah, ada orang tanya saya sebelum ni soalan. Ustaz ni kumpulan mana? Ustaz ni Salafi ko, Sufi ko, Asy'ari ko, Maturidi ko? Ustaz ni mana? Saya jawab macam ni. Pertama, sebagaimana yang kita sebut tadi di awal, lagi kita eksklusifkan, lagi kecil. So, apa jawapan saya? Saya seorang Muslim. Jawapan kita, Muslim. Allah Ta'ala tak tanya kita akhirat nanti, awak kumpulan mana? Allah Ta'ala tanya, Man Rabbuka, wa man Nabiyuka, wa ma dinuka. Apa agama kamu? Tapi, bukan sekadar Muslim saja, tapi kita belajarlah ciri-ciri Muslim yang sebenar, yang ada dalam Quran dan ada dalam sunnah. Siapa Muslim yang paling baik? Sahabat Nabi lah. Maka contohilah generasi Muslim yang paling baik. Jangan kita sempitkan skop kita. Kita sebagai seorang Muslim, semua sekali mencintai saudara sesama kita. Jangan dieksklusifkan supaya seolah-olah kita je Islam, orang lain bukan. Kita je ahli sunnah, orang lain bukan. Tak, kalau boleh kita nak semua orang masuk syurga berlaku. Cuma tepatilah ciri-ciri Muslim yang sebenar. Ahli sunnah sebenar tu siapa? Ahli sunnah, orang yang berpegang kepada sunnah. Wal jamaah tu siapa? Jamaah sahabat lah paling utama sekali. Sunnah nama ahli sunnah wal jamaah. Tak letak Asy'ariyah Maturidiyah, letak nombor 1. Mengikut Nabi, ikut sahabat, itulah ahli sunnah.
Ni dak, dia dok tekan Asy'ariyah Maturidiyah. Bab sunnah hak tak ikut Nabi dia memang tak kisah. Tak ikut Nabi tak kisah. Asal jadi Asy'ariyah. Ada orang macam tu. GISB, Global Ikhwan. Dia mengaku dia Asy'ariyah. Tapi apakah dalam ibadat dia menepati sunnah? Tak ada. Golongan-golongan yang menyimpang, tarekat-tarekat yang menyimpang, mengaku Asy'ariyah, ahli sunnah wal jamaah, Asy'ariyah Maturidiyah, tasawuf lagi. Tapi dalam bab sunnah, dia ikut dah sunnah. Jadi cirinya tak ada, nama saja ada. Kita tak nak macam tu. Biarlah kita ni seorang Muslim pada umumnya, tapi ciri-ciri seorang Muslim yang sejati, yang disebut dalam Quran, yang disebut dalam hadis, ada pada kita. Mencintai sahabat Nabi ni adalah kewajipan setiap orang Muslim, walau apa pun sektor yang dia kata dia. Ni, jadi kita ni kalau tanya saya, jadilah seorang Muslim yang sebenar. Kita pun tak kenal Asy'ariyah. Macam tadi nak sebut pun Al-Syariah, dia kata Al-Syariah, bukan Asy'ariyah, Al-Syariah. Saya dengar dalam kawan saya post dalam khutbah Jumaat, khatib pun tersasul. Apatah lagi orang awam yang tak tahu apa-apa. Jadi sebenarnya pada saya pertembungan ni kalau terlalu kuat, dia menjadikan eksklusifnya kumpulan ni, kita bimbang satu je, implikasinya bukan sekadar pada jawatan mufti itu. Implikasinya, kalau kita jenamakan ahli sunnah di Malaysia ni hanya Asy'ariyah wal Maturidiyah, nanti Imam Masjidil Haram datang pak kita pun, kita tak anggap dia ahli sunnah wal jamaah. Sebab tu, saya kongsikan dengan tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah, waktu Imam Masjidil Haram datang baru ni, ada orang Malaysia kata solat di belakang Imam Masjidil Haram tak sah. Kenapa? Sebab dieksklusifkan. Why kita nak sampai ke tahap tu? Dia kata tak sah sembahyang belakang Imam Masjidil Haram. Berjuta orang. Tapi dia asal Asy'ariyah Maturidiyah tak kisah apa. Sah kau tak sah, asal dia ni minta dengan kubur pun tak apa, asal Asy'ariyah wal Maturidiyah. Itu bukan sunnah lagi dah, tu menyimpang. Baik. Ya. 3 minit tapi 4, lebih 1 lah. Tak apalah. Ya. Jadi saya pun tak heranlah saya tak fahamkan. Apabila saya tengok argumen ada pula Asy'ariyah bersama dengan Maturidi. Bermakna di Malaysia kita recognize Maturidi. So ada something new, ya.
Alhamdulillah, alhamdulillah. Dan begitulah sebenarnya. Saya terima kasih atas perkongsian tu yang boleh menjelaskan kepada kita sebenarnya kalau kita lebih mengeksklusifkan, lagilah susah untuk kita menyatukan. Kalau kita cerita tentang penyatuan umat, makna kita kena lebih terbuka. Sebagai contohlah, Imam Masjidil Haram, macam tu juga. Waktu saya selepas terjemah, dia ni Imam Masjidil Haram. Dia datang sini, dia baca bismillah kuat rakaat pertama, dia baca bismillah perlahan rakaat kedua. Dia nak menunjukkan bahawa keluasan fiqh. Dan Imam Masjidil Haram, Syekh Mahir ni, Syekh Mahir Al-Mu'aykili, dia degree matematik, orang yang very intelligent. Dan dia degree matematik, master and PhD dalam fiqh mazhab Hambali, dan ada kajian dia berkaitan dengan mazhab Syafi'i. Tu pun lepas daripada tazkirah dia datang bisik, dia kata aku nak solat 4 rakaat dalam mazhab Syafi'i di sini, tak ada masalah ke? Orang boleh terima tu. Saya kata, Syekh, itulah yang sebaiknya. Pasal apa? Ramai orang yang mungkin tak tahu macam mana. Kalau kamu solat 2, dia nak tambah lagi 2. Mungkin ada orang tak solat 4 pun, tak ada masalah dalam mazhab Syafi'i. Dia kata, betul ke? Betul, Syekh. Dia tanya lagi Syekh Karim. Syekh Karim pun jawab yang sama. So menunjukkan keluasan fiqh. Yang meluaskan, yang luas inilah yang menyatukan. Berbanding yang menyempitkan, dialah yang memisahkan. Satu. Yang kedua, memang Asy'ariyah wal Maturidiyah dulu tak sama. Asal dulu tak bersama. Ada 20 perbezaan dari sudut akidah antara Asy'ariyah wal Maturidiyah. Sebenarnya. Sebab tu dulu agak berbeza. Kita Asy'ariyah bukan Maturidiyah. Maturidiyah bukan Asy'ariyah. Sebab Syafi'i dengan Hanafi adalah dua mazhab yang paling panggil rival. Dia punya bertembung. Sehinggalah muncul Imam As-Sanusi. Imam Sanusi itulah kumpul ambil ni sikit, buat satu yang jadilah akhirnya sifat 20 kita tu, ambil sikit daripada Maturidi, ambil sikit daripada Asy'ariyah, maka wujudlah keharmonian antara dua ni, Asy'ariyah wal Maturidiyah. Sehingga akhirnya bila belajar sifat 20, dia mula terima dua-dua tu, Asy'ariyah wal Maturidiyah. Tapi kenapa sampai nak tolak golongan yang asal, yang hidup sebelum daripada zaman mereka? So kalau mereka ni hidup zaman tu 300 tahun, sahabat Nabi macam mana? Bukan Asy'ariyah Maturidiyah. Tabi'in macam mana? Bukan Asy'ariyah Maturidiyah. Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Syafi'i, Imam Malik, semua ni hidup mereka sebelum daripada Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. So kalau kita kata yang ikut Abu Hasan Al-Asy'ari sahaja yang betul, yang sebelum tu macam mana? Sebab tu saya kata kekal kita sebagai seorang Muslim. Asasnya kita adalah seorang Muslim, beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan memenuhi ciri-ciri Muslim yang sejati seperti mana sahabat-sahabat Nabi. Itulah yang terbaik. Semoga Allah Ta'ala jaga kita semua. Wallahu ta'ala alam. Kita akhiri dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara, wa li jami'il muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami hidayah dan petunjuk. Kurniakanlah kepada kami ketakwaan dan rasa menahan diri dari kemaksiatan. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon darimu, Engkaulah Tuhan yang maha memberikan hidayah kepada siapa yang Engkau kehendaki. Tunjukkanlah kami jalan kebenaran sebagai kebenaran, dan jadikanlah kami orang yang mengikuti kebenaran. Tunjukkanlah kami jalan kebatilan sebagai kebatilan, dan jadikanlah kami orang-orang yang menjauhi dan diselamatkan dari kebatilan.
Ya Allah, ya Tuhan kami bermohon kepadamu, Engkaulah Tuhan yang maha agung. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Engkau. Tiada yang menguasai langit dan bumi melainkan Engkau. Tiada yang mengetahui benda yang gaib dan tersembunyi melainkan Engkau. Engkaulah yang maha awal dan Engkaulah yang maha akhir. Engkaulah yang maha zahir, Engkaulah yang maha batin. Engkaulah Tuhan pemilik segala sesuatu. Ya Allah, ya Tuhan kami, masukkanlah kami di kalangan umat Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadikanlah kami sebahagian dari umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beriman kepadamu, yang beriman kepada baginda dan kepada seluruh nabi-nabi dan rasul-rasul yang Engkau utuskan. Ya Allah, jadikanlah kami sebahagian dari umatnya yang dapat meminum dari air kolam Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama dengan Nabi kami di bawah panji baginda dan bersama dengan baginda untuk memasuki syurga-Mu yang kekal abadi. Ya Allah, ya Tuhan kami, tempatkanlah kami di dalam syurga Firdaus bersama dengan Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkatilah kami dalam seluruh kehidupan kami, dalam rumah tempat tinggal kami, pekerjaan kami, harta benda kami, zuriat keturunan kami, ilmu kami, amalan-amalan kami dan semua yang Engkau anugerahkan kepada kami. Kami mohon darimu keberkatan dalam seluruh kehidupan kami. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika nastaghith. Aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.